Sebab orang perempuan senang masuk syurga. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Jawab. Tak boleh jawab pun angguk. Betul tak orang perempuan senang masuk syurga? Betul tak? Dua syarat dah. Ibadah, jaga, taat kat suami. Betul tak? Dua tu ya. Ingat tu. Ibadah dengan tinggal, taat dengan suami. Maka taatlah dengan apa benda baik suami nak buat. Setuju? Dah mula dah diam lah. Tu malas tanya tu. Kan tu. Malas nak tanya dah. Ayo kena kotak-kotak lah mic ni. Pasal ni. Sebab tanya soalan tu sebab ada mic. Marah waktu membuat tajuk tu marah waktu tu yang kek kelumpur tu ustaz cakap tak nak ke payung rumah syurga tak elok sajuk payung dia jawab kek perempuan ni langsung diam ustaz tu tak yo pula lah payah warna lah kan. Tak adalah saja gurau jadi makna kata hati tersebut kita mulut kita sebut syukur alhamdulillah. Hati pula memperakui. Paling tidak kita mula kat situ. Hijrah kita hari ni mula kat situ. Mulut sebut syukur alhamdulillah, hati kita memperakui siapa bagi nikmat. Tu penting. Mulut dah sebut ni tapi hati memperakui siapa bagi nikmat. Contoh, anak kita dapat kerja. Pegang ni betul-betul wahai orang-orang sendaian. Kan? Pegang betul-betul. Contoh anak kita dapat kerja, ada orang tolong, terima kasih kat dia memadai. Tapi ingat siapa bagi kerja tu Allah Ta'ala bagi. Sebab bayangkanlah contoh minta kerja kat pejabat kerajaan lah contoh, kat pejabat SUK lah contoh. Ada orang tolong kata. Tolong apa? Tolong hantar orang, tolong recommend kata. Contoh. Dia recommend alhamdulillah, syukur kat Allah Ta'ala sebab buka hati tu. Orang recommend Allah Ta'ala buka hati tu tolong anak kita. Ramai lagi orang tak tolong dia tapi dia tolong anak kita. Syukur alhamdulillah. Sampailah dekat Sanun ada lembaga penapih itu. Dia tengok ni layak tak senyal. Kadang-kadang Allah Ta'ala punya kuasa juga boleh menyebabkan dia ngantuk lah, menguap tolak dia tak nampak dia kata nak tolak. Boleh jadi. Tapi Allah Ta'ala nampakkan mata tu kek borang anak kita. Oh. Okey budak ni. Budak ni okey kan? Itulah siapa tu dia recommend. Oh ya kau? Okey. Adalah berkait pula dengan recommend tadi. Contoh. Tak. Kadang-kadang pap terlepih lah masuk bawah lemari tu. Alah tu masuk bawah. Biarlah. Tu kira tak dapat lah. Contoh kan mana kita tahu joki. Dan Allah Ta'ala nya kerja semua ni. Lepas tu dapat pula masuk interview. Dalam interview ada 20 orang calon di Temuduga. Semua tu layak tu. 20 orang kalau dah panggil Temuduga semua layak tu. Dan dalam semua tu, bayangkan ada 3 panel Temuduga contoh. Panel ni 3 nampak anak kita layak. Bagus pula ni, okey tak? Okey. Campur-campur makan sama. Dapat. Kadang-kadang orang ni fikir orang ni fikir orang ni fikir dia ni. Tapi bila campur makan, anak kita dapat. Lagilah memang kita nak cakap siapa punya kerja, memang Allah Ta'ala punya kuasa. Dan bila dapat tu sebab kena syukur banyak-banyak. Nampak tak? Tu sebab kalau adalah orang yang sebut dia mari anak dia mari Eden tolong dah. Contoh dekat kan. Eden yang tolong tu pula kena tanya balik macam mana dia boleh tolong, kedudukan yang dia dapat tu siapa bagi tanya dia. Sampaikan dia boleh tolong tu. Makna apa benda pun kita buat sabit balik kat Allah Ta'ala. Ni benda basic yang paling mudah saya bagi nak selamat hidup kita ni. Mulut kena sebut alhamdulillah, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Dan yang ketiga, perbuatan kita mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Tahu Allah Ta'ala bagi nikmat kan? Kita sebut dah syukur alhamdulillah tapi tak semayang, habis. Dan Allah Ta'ala bagi semua. Allah Ta'ala akan bagi nikmat ni. Ujian pun Allah Ta'ala bagi kat kita. Macam-macam Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan Allah Ta'ala bagi ujian tu, di sebalik ujian biasa ada benda baik Allah Ta'ala nak bagi kita. Sebab Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Yakin tu. Itu sebab orang yang pergi Makkah, orang yang nak pergi umrah kan, saya risau lah. Dan ni tahu ni Allah, dan pergi mampus lah, dan tak apa benda, dan nampak tak tahulah. Dalam macam-macam. Taubat.
Taubat saja di sini. Tu sebab jangan jadikan Mekah tu sebagai tong sampah. Bersih di kita kat sini. Jangan dan besok pergi sana dia nak tinggal kat mana-mana buruk dan kat Mekah. Kan kau ajar tu. Adalah tinggal kat mana buruk kat Mekah. Kat sini tinggalan. Bukan kat dalam masjid ni. Tinggal lah mana-mana. Oh. Maksud tinggalkan kat negara kita ni sebelum kita nak pergi jadi tetamu Allah. Macam kita nak masuk masjid, kan ambil wuduk dulu. Bersih diri kita dulu. Sebab nak jadi, nak ngadap Allah Ta'ala. Macam tu lah kira. Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Yang kau fikir pun benar. Apa nak jadi kat dia ni? Yakin Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Tu sebab Allah Ta'ala jemput kita jadi tetamu Allah. Semua yang pergi ke Mekah ni dah ditakdir Allah Ta'ala panggil, jemput kita boleh pergi. Ada orang duit kumpul dan duit denda 50,000 dan boleh pergi tahun ni. Kau tengok tahun ni dan pergi. Wah, punya ayat 5 hari nak pergi, tiba-tiba disorang penyakit go out. Gaut. Kena gaut yang dahsyat lah kawan. Gaut yang dahsyat. Contohlah kan. Bukan sikit gaut dah. Mengoning-ngoning. Tetap mengoning-ngoning. Bongkak pada donyit betul lah kan. Sakit betul lah. Macam tu lah kira Ya Allah Ta'ala uji kita. Jadi perbuatan kita apa? Perbuatan kita macam mana kadang kita terlupa. Dapat nikmat kita seronok. Tapi dapat ujian kita marah. Maknanya sidin yang kena. Tak apa bondo kan tak. Menyampah dan Eden yang kena. Ya Allah. Kadang ada kan. Janganlah kocok-kocok. Allah Ta'ala dah tulis. Contoh yang malamnya. Pergi masjid. Dapat mihun contohnya. Bungkus mihun seorang satu dapat. Dia balik tak ada mihun. Dah habis. Merajuk. Sebulan datang masjid. Tagah ada mihun. Cakaplah. Tak ada joki dan nak buat macam mana. Kan senang. Tapi kan mihun malam ni kan. Mihun. Sajuk. Ayo malam ni tikam kono pula. Tak kira lah mihun bermihun lah. Tak ada okey. Mihun sadap ya. Saja. Syukur ingat tu. Aduh. Elok ya panik akan kambing. Sikit kambing lah. Malam ni mihun Singapura. Tak lah tak. Mihun Senayan malam ni. Kan kita kena percaya. Jangkilah taklah bagi kat kita. Dah tak ada lah. Itu ya. Nak susah-susah hati berapa? Kan kadang kita cakap, Haiden minta tak dapat, dia minta ni tak dapat. Cuba tengok balik. Sonyap sekejap tu sebab kan sebelum tidur kita kena muhasabah diri kan. Tengok apa dan dapat hari ni. Kan? Apa dan tak dapat tu yang kira apa dan dapat hari ni. Tu sebab Allah Ta'ala uji kita kan. Allah Ta'ala uji hidup dengan mati. Dia uji sehat dengan sakit. Dia uji muda dengan tua. Dia uji lapang dengan sempit. Dia uji kaya dengan bukan dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan cukup. Cukup ke tidak? Tu sebab mak ayah kita dulu-dulu susah hidup tapi cukup. Tu sebab mak saya makin kalau marahan masa kecil-kecil makin. Apa lain tak cukup? Dia tak tanya apa lain tak ada. Dia tanya apa lain tak cukup. Makan dia nak bagi kau. Mata darah yang malam. Betul mak kalau marah sebut betul. Dia tanya kita apa yang tak cukup. Tu sebab ada orang tu dia susah hidup tapi cukup, senang hati, tak ada masalah. Arwah abah saya main kau kilang Dunlop pilu. Mungkin ada kawan-kawan di sini ramai yang mambau ramai geng-geng Dunlop itu. Arwah abah saya. Kau kilang Dunlop gaji tak mahal. 300 sebulan. Lebih kurang. Amak saya suruh rumah. Tapi cukup. Hantar saya pergi tadika, kami riang naik basikal. Masa tu saya sekolah tadika kat kampung Tok Mansur. Mungkin saya duduk kat kampung Sedang depan tu sebelum jadi landasan kereta api sebelum dah buat jalan tu kan. Lepas itu pindah Pancur, mamak saya Pancur. Tapi cukup semua. Walaupun hidup sebut orang kata biasalah. TV pun main tokan kan. Mana ada remote main. Tokannya tu sumbul senyap kan. Nak TV kalau yang handai TV 3 bayar lebih, bayar RM50 dekat pak cik komok yang taman nampangan tu dia boleh panjat dia jadi torang TV 3 tu ya. Ingat ni syukur. Arwah abah saya dapat tengok badminton Fukok Kiong lawan Ardi Wiranata. Walaupun TV 3 tak dapat TV 2 kan. Kita lah tukang pusing aerial tu. Kanan. Kita kat luar ni dongai kanan. Lagi. Dah kau berhenti situ. Berhenti situ tak tahan tu. Dia tengok dalam tu kita korek luar tu. Kan? Tapi cukup, tak ada masalah, tak ada komplain apa pun. Kan? Betul tak?
Segala kemudahan ada ini. Kita lupa. Kan apa tak ada. Cuba tanya mak-mak ni semua. Cuba tengok. Kajap yang macam bu semalam menyekolahkan anak. Hari ni dia pergi sini masjid lapang dah ada fikir anak semua dah lepeh. Berapa ramai? Kenapa lah masih nak fikir apa yang kita tak ada? Cuba fikir apa yang kita dah ada. Ada orang tu anak kadang-kadang betul kita fikir kita tak dapat duit tu. Contoh, ada satu duit tak dapat. Tapi Allah Ta'ala ganti dengan benda lain, dapat suami romantik. Paling romantik jantan kek Senayan ni lah. Saya dengar. Sebab dia pandai baik kelakar kan. Tak ada lelaki ni memang kelakar semua. Kadang-kadang kita tak dapat duit tu, tapi apa Allah Ta'ala bagi kita? Bagi anak ramai. 5 boleh anak. La ilaha illallah. Itu memang pantang salam jawab tu. Nak baik macam mana? Raba-raba terasa. Tak ada ngelap tu kan. Jadi ya kan. Alhamdulillah syukur. Ada orang tu raba-raba tak terasa. Ada orang tu raba terasa tapi tak jadi. Betul tak? Orang yang kahwin mula tak ada anak, belum ada rezeki pun syukur. Dia pergi mana tak ada bawah tanya orang ni, poning kepala. Kadang anak ramai poning ya. Tak ada anak pun poning ya, semua poning. Jadi apa? Syukur. Karena Allah Ta'ala bagi nikmat dalam bentuk lain. Kan? Tu sebab balik rumah tengok bilik anak tu. Ya Allah, anak dad. Masa tidur. Masa bila lah kau besar malah. Tiba-tiba dah besar. Syukur anak dah besar kan. Masuklah bilik kita. Lah kau pun dah besar. Iyo kadang-kadang bila balik lambat dengan bini kita tidur melontar. Itu kena panah kata mana pula tak tidur tu kan. Kadang-kadang syukur bini kita besar. Mana dia cukup makan. Semua nak kena syukur. Nampak tak? Syukur ni menyelesaikan penyakit hati. Penyakit hati kita tadi. Orang syukur dia tak ada apa 3 penyakit hati. Pertama tamak. Bila orang syukur dia tak ada tamak ni dah. Macam Mihun tu tadi cerita tadi. Nak bersusut dia ambil 3 hokap lah. Tamak lah. Dia ambil 3 bawa balik. Konon dia nak makan kat rumah kan sambil tengok TV. Sudah bini tak apalah bang dah makan kenyang. Sudah dia makan 1. Yang lagi 2 tak bermakan. Orang yang kat saja tadi tak dapat. Ambil orang tamak. Allah Ta'ala janji akan sempitkan lubang kubur orang yang tamak sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi lubang kubur kita dah sempitkan sebab Dek Mihun. Saya bagi contoh senang yang biar faham. Mihun contoh tak sedih ni dah suka. Malam ni nak makan mihun. Kan jangan kita apa nak tamak-tamak tak payah dah. Ingat tu perempuan jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak kan? Yalah maksud tadi mihun tu boleh ambil banyak, kongsi tak apa. Tu maksud saya. Jangan salah sangka, tak elok. Yang kedua jangan dengki. Orang yang syukur dia takkan dengki. Wih dengar wih dia pakai kereta baru wih. Alhamdulillah. Eloklah tu. Untung-untung kita boleh tumpang dia. Kan Nang dengki baik apa? Kau jago kau belagak kau tunggu dan boleh berdoza. Berdoza boleh Itu bukan pandai, itu pandi mo. Kan berdoza boleh nak lawan kawan tu. Kan tak ada kerja lah tu. Berlumba-lumba baik-baik tak apa. Berlumba benda macam tu pejadah Kan. Orang tu pakai kata bahasa tahu tak apa maksud dongki ni? Dongki ni bahasa Melayu tau. Bahasa Arab hasad. Punya taruh kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dongki dua-dua pakai. Tu sebab dongki ni apa maksud Kalau saya bagilah maksud dongki ni, mungkin kita tak jadi dongki. Apa maksud dongki? Maksud dongki ni seerti dengan orang yang mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Selesai. Kalau kita fikir itulah maksud takkan ada kita dongki ni. Janganlah. Yalah tu bahagian dia. Alhamdulillah. Dia dapat bini muda. Biarlah dia. Dongki baik apa? Bini kita pun lawa apa? Tak lawa boleh jas. Tadi dia ngeleng boleh jas kan ada ni kan. Pakai. Ku putih baulah putih. Kan nek gimeh tengok iklan tu dah kan. Aduh.
Iya, kalau dah tak boleh selesai dah macam krim pakai dah, senang ya, tutup lampu, sama ya. Apa poning-poning kan? Ha. Iya, lawa dah tu, cukup lah kan? Tak payah poning-poning kepala. Allahu Akbar. Semua doa lawa itu, cari lawa ke hati dah, nampak dah. Jangan dongki-dongki. Ingat tak kisah yang sahabat Nabi makin, yang Nabi jumpa? Macam mana Nabi duduk dalam Masjid Nabawi tu, Nabi duduk dengan sahabat, kemudian seorang lelaki, biasa orang lah cerita ni saya ulang lah, refresh balik. Seorang lelaki masuk, kemudian Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Dia masuk dalam salah satu pintu tu. Hari yang lain terjumpa lagi dengan lelaki yang sama. Nabi kata lelaki ni ahli syurga. Kali ni kata pihak lain, hari yang lain, sesungguhnya lelaki ni ahli syurga. Sahabat Nabi dah tak tahan. Apalah anda bona lelaki ni sampai jadi ahli syurga. Maka sahabat Nabi semua follow. Pergi ke rumah dia, tumpang bermalam. Ringkas cerita, tumpang bermalam 3 hari 3 malam, mengondap dia tengok lelaki ni baik apa. Biasa je malam ni, semayang macam biasa, zikir macam biasa. Nak kata lebih kalau bangun 3-4 pagi ke bangun malam, tak ada pula dah. Akhirnya dia dah surrender. Semua sahabat Nabi ni hari last semua tanya, wahai sahabat, sebenarnya kami dapat tahu yang kamu ni ahli syurga. Boleh tak kongsi dengan kami apa amalan kamu? Dia pun cakap, tak ada apa benar pun yang dia buat. Ni saya cakap tu. Dia tak macam tu dia cakap dah. Tak tahu, pokat botol ni 9 orang tu. Kan? Tak, ni saya mudahan faham. Dia cakap, dia kata, tak ada apa pun yang aku buat. Kata. Cuma setiap kali sebelum tidur, bila kita maaf semua orang kan, leno tidur. Iya. Ni kau jago. Bondo pertama dah nak buat orang tu lah. Dan nak ada lasang lah besok. La ilaha illallah. Cuba maafkan ya. Nabi pun maafkan kan? Memaafkan. Jadi kita kan ikut Nabi lah. Yang pertama, dia memaafkan semua orang. Yang kedua, dia niat sebelum aku tidur, dia kata aku niat kalau ada kata panjang umur aku esok, aku tak nak dengki dengan semua orang. Dia dah sebut dah. Dan yang ketiga, anda kata panjang umur aku esok, aku bangun pagi besok, mulai esok aku nak buat baik dengan semua orang. Setiap hari dia baik tu, maka dia diangkat sebagai ahli syurga.